Okay, hai, Assalamualaikum. Saya Nur Ashiki binti Yaakob, berasal daripada kampung Ara Panjang, Manong, dan saya merupakan pengusaha kuih tradisional Bangkit Kelapa Mak yang diusahakan di kampung Ara Panjang, Manong di dalam daerah Kuala Kangsar. Saya berusia 36 tahun dan saya dah mengusahakan kuih ni selama hampir 7 tahun. Okay, sini kita mula buat benda ni masa tu masih bekerja tapi kita buat benda secara part time sebabnya niat masa tu kita nak ketengahkan kuih-kuih tradisional ni sebab sekarang ni terlampau banyak lambakan biskut yang moden kan. So sekarang ni kita nak ketengahkan biskut-biskut tradisional ni. Jadi mula kita buat part time dan bila dah lama-lama tu bila tengok permintaan semakin meningkat dari hari ke hari sehingga ke hari ini, jadi saya terpaksa berhenti kerja. Bila permintaan dah lebih daripada yang kita jangka kan, jadi saya ambil keputusan untuk saya berhenti kerja dan mengusahakan ini secara sepenuh masa. Dan Alhamdulillah memang permintaan tak pernah putus sampai hari ini dan semakin lama semakin ramai orang kenal apa itu kuih bangkit, yang mana kuih bangkit ni bukan ada kuih bangkit putih je, kuih bangkit santan je, cuma dia masih ada kuih bangkit yang lain-lain. Dan saya memilih untuk mengusahakan bangkit kelapa ni je supaya orang kenal. Kuih bangkit ni terdapat banyak jenis, ada bangkit kacang, ada bangkit santan, ada bangkit kelapa. Dan saya memilih untuk bangkit kelapa ni. Dan Alhamdulillah sampai hari ini bangkit kelapa ni yang saya usahakan ni masih mendapat permintaan yang tinggi dan matlamat saya untuk memperkenalkan kuih-kuih tradisional ni pun semakin tercapai. Okay, sebelum saya serius dalam bidang ni, saya bekerja dan bila saya tengok permintaan dah semakin tinggi, semakin meningkat, jadi saya ambil keputusan untuk saya masuk ke Giat Mara. Masuk Giat Mara saya ambil dalam bidang confectionery and bakery, yang mana dekat situ saya diajar cara pemilihan tepung yang baik, cara pemilihan bahan yang baik untuk menghasilkan produk yang berkualiti. Jadi saya ambil kursus tu selama 6 bulan dan bila saya selesai je kursus tu, dan saya masih buat dalam bentuk part time lagi, saya start masuk ke kedai-kedai. Saya masuk ke kedai-kedai, saya buat secara online sehinggalah bila saya serius, saya berhenti kerja dan saya buat secara serius dan saya buat sepenuhnya lah, dan saya tak ada part time lagi. Dan masa tu saya telah dibantu oleh Jabatan Pertanian, yang mana Jabatan Pertanian pun yang hantar saya khusus penyediaan makanan supaya apa yang kita hasilkan ni berkualiti. Sebab produk yang kita nak hasil memang kita nak yang berkualiti bagi orang makan puas hati, orang senang hati, tak risau benda ni tercemar ke apa kan. Jadi saya bersyukur sebab saya dah dibantu oleh agensi-agensi macam ni, dan saya juga dibantu oleh Mara. Mara sebab saya bekas pelatih Giat Mara, so saya dibantu, diberi alatan untuk saya meneruskan perniagaan saya sehinggalah ke hari ini. Dan saya masih lagi dibimbing oleh agensi-agensi ni untuk saya terus melangkah ke depan lah untuk memperkenalkan dan mencapai matlamat saya nak membawa kuih tradisional ni supaya ramai yang tahu akan keenakan sebenar bangkit kelapa mak ni dan juga kuih-kuih tradisional yang lain. Okey, untuk kita nak hasilkan bangkit kelapa ni, barang-barang dia tak susah pun. Apa yang tertulis kat sini, itulah yang saya guna. Contoh dekat sini dia tulis tepung ubi, kelapa, telur, margarin, gula. So ini je bahan-bahan yang saya guna. Ni kelapa mesti yang kulit dia macam ni. Kulit dia mesti color macam ni. Jangan color yang dah gelap tu, dia akan jadi kerisik kalau kita goreng. So kalau kelapa yang ni bila kita goreng memang just nice. Memang dia akan rasa lemak dia tu waktu kita dah pukul tu nanti. Dan kita guna telur. Telur ni yang cantiknya telur grade B. Untuk menghasilkan cookies atau biskut yang betul-betul berkualiti, kita kena guna telur grade B. Telur grade B. Kalau grade A, bila banyak putih dia akan jadi buat biskut tu tak rangup, dia akan jadi gebu. Lepas tu kita guna tepung. Gunakan tepung ubi sepenuhnya, jangan nak campur-campur dengan tepung gandum ke, tepung pulut ke, dia tak akan jadi sedap. Dia tak akan rangup, dia tak akan rasa kehalusan dia tu seperti yang makan bangkit kelapa mak ni. Guna tepung ubi sepenuhnya. Dan kita guna margarin lah. Margarin ni pakailah jenama apa pun ikut kesesuaian. Yang penting kelapa perlu digoreng. Perlu disangan lah, sangan. Kalau orang jauh dia kata kena sangai kan. Digoreng tanpa minyak. Dia warna dia keperang-perangan dan dah sesuai untuk buat. Dia campur sekali terus gaul dan diuli jadi dough.
Bolehlah dia acul, bentuk-bentuk macam ni pun boleh, bentuk bintang pun boleh, apa bentuk pun boleh lah, asalkan dia rasa bangkit kelapa. So ini je bahan, kita tak ada sembunyi apa-apa bahan lain. Kalau guna bahan-bahan ni, insya-Allah jadi. Buat dengan bismillahirrahmanirrahim, insya-Allah jadi. Okey, dalam kita nak menghasilkan bangkit kelapa ni, okey, ada dua perkara yang kita betul-betul kena perhatikan, kena jaga supaya kita menghasilkan biskut yang betul-betul berkualiti. Okey, yang pertamanya gula. Gula jangan sekali-kali nak senang kita ambil gula icing ataupun kita guna gula caster, tak boleh, rasa dia akan lari. Rasa dia tak akan seenak kita guna gula biasa. Kita kena guna gula yang gula kasar tu dan kita blend. Blend sehingga halus. Jangan ada biji-biji tu. Sebab bila ada biji-biji tu nanti, bila customer makan ataupun orang yang makan tu, dia akan terasa gigitan gula tu. Macam tu dia masih sedap tapi kita sendiri rasa tak seronok kan. Jadi pastikan kita blend gula tu sehalus-halusnya. Kalau rajin ayak. Ayak sikit. Ayak sikit, lepas tu baru kita masukkan kat dalam adunan. Dalam adunan yang kering, tepung, gula tu semua kena masuk dalam keadaan kering. Okey, last sekali baru masuk margarin dan masuk telur dan boleh gaul sekali. Okey, yang keduanya yang betul-betul kena jaga, kena pilih betul-betul ialah kelapa. Ramai orang rasa kelapa ni adalah kelapa macam mana pun kita boleh pilih kan. Tapi tak, kita kena pilih kelapa yang tua. Bukan maksud kelapa tua yang kulit dia coklat tu. Dia mesti kelapa tua yang kulit dia masih hijau. Bukan kelapa yang dah luruh ke bawah. Kelapa yang masih di atas pokok yang kita kena ambil, kita kena guna galah ataupun kita upah orang untuk ambil kan. Kelapa tu yang mana bila kita kopek, dia punya kulit dalam dia tu warna dia masih macam putih-putih kuning macam tu. Jadi isi dalam tu akan jadi sangat cantik bila dibakar. Diisi pun putih, isi dia takkan ada coklat-coklat tu kan. Yang macam kita buat kelapa untuk santan tu. Kelapa untuk santan tu memang seboleh-bolehnya dielakkan daripada kita buat untuk kelapa bangkit ni, sebabnya nanti dia akan rasa kasar pada kuih bangkit tu sendiri. Jadi kelapa tu nanti bila dah kita dah parut, okey, masukkan dalam satu tray. Macam saya akan menggunakan, saya tak akan gunakan kuali. Selalunya kita sangan lepas tu kita punya kelapa tu dalam kuali pakai api. So dia warna tak sekata. Jadi sekarang zaman dah moden kan. So apa nak susah-susah nak hidupkan api, masuk dalam oven dan kita buat setting satu masa. Macam saya akan setting selama setengah jam untuk sekali bakar. So kita tengok kalau warna tu masih tak cantik, kita akan tambah lagi setengah jam. Tapi kena selalu tengok lah, kena buka bila ni kita gaul balik-balikkan dia supaya dia punya warna tu nanti cantik dan dia punya masak pun cantik. Bila kelapa tu dah agak kering, warna pun dah warna keperang-perangan, dah boleh tutup oven dan keluarkan. Biar dia betul-betul sejuk dan simpan dekat dalam satu bekas yang kedap udara dan letak dalam freezer. Kalau nak buat dalam kuantiti yang banyak, letak dalam freezer supaya dia punya kualiti kelapa tu terjaga. Dan bila sebelum nak buat bangkit tu, keluarkan dulu, bagi dia hilang ais dia dan baru masukkan ke dalam adunan tu. Jadi kelapa tu akan jadi sedap. Cuma kena pukul tu lama sikit supaya kelapa yang kita goreng tu pecah minyak. Kelapa pastikan kita pukul tu sampai dia pecah minyak. Kalau tak pecah minyak, tak sedap. Dia takkan ada rasa lemak-lemak kelapa tu. So once kita dah pukul, kelapa tu dah pecah minyak, dia automatik bangkit kita akan jadi sangat sedap dan orang akan termimpi-mimpi nak makan. Okey, cara nak memproses ni tak susah pun. Macam saya cakap tadi, lepas kita dah pukul adunan tu dan kelapa dah pecah minyak elok, jadikan dia dough. Dan lepas tu kita gelik. Letak atas, saya masih menggunakan cara tradisional lah. Saya tak menggunakan sebarang mesin melainkan mixer. Sebab saya sebahagiannya saya akan gaul dulu supaya adunan tu betul-betul sebati, dan untuk jadikan dough saya akan masukkan dalam mixer untuk jadikan dough supaya mudah untuk kita nak buat sukatan. Okey, bila tu kita dah gelik atas dalam ke atau atas selalu sekarang kita ada guna satu macam alas untuk menggelikkan, guna silikon tu. Tapi saya lebih prefer guna talam, senang nak pusing. Okey, bila saya guna tu, bila dah gelik kita guna acuan. Saya tak guna acuan yang selalu kita tengok kalau ada kuih-kuih bangkit kelapa yang orang kata kuih bulan tu, dia punya bentuk akan jadi macam lebar sikit. Itu dia menggunakan acuan yang ditempah. Saya tak guna acuan tu, saya masih menggunakan acuan tradisional. Kalau dulu mak-mak kita guna gelas. Guna gelas yang kita buat bentuk bulan tu. Tapi sekarang ni saya tak guna gelas. Sebab kalau guna gelas dia terlampau panjang. Jadi saya gunakan satu bekas yang nampak orang kata just nice dia punya saiz tu.
So kami buat acuan dan itulah acuan yang kami guna sampai sekarang dan kita boleh susun cantik macam ni. Dia nampak cantik je kat dalam balang tu. Kalau guna panjang-panjang tu tak cantik, nanti lebih-lebih. Silap boleh patah dalam ni. Jadi bila kita guna tu, jadi dalam ni kita boleh muat. Orang tengok dari jauh kan macam nampak kemas dia punya susunan, nampak sedap mata memandang. Jadi kita guna, tapi memang kami setakat ini sepenuhnya kami menggunakan cara yang tradisional. Kecuali kita bakar kelapa tadi lah. Kelapa tu kita akan bakar dalam oven lah supaya kita nak colour tu cantik. Sebab tu dia akan jadi warna perang-perang macam ni. Kalau kita goreng guna kuali, dia akan nampak macam gelap sikit warna dia. Sebab kuali tu akan buat dia punya warna kelapa tu gelap sikit. So dia takkan warna cantik macam ni. Jadi siapa yang nak buat boleh bakar guna oven supaya kelapa yang digoreng tu nanti dia akan nampak macam golden brown lah. Kalau orang putih kata, orang Melayu kata warna perang. Okay. So buat macam tu dan gunalah acuan yang jangan besar sangat. Just nice. Kalau nak guna acuan tempahan pun boleh. Cumanya tak nampak macam cantik sangat lah. Tapi dia sama besar. Yang ni dia takkan sama besar. Sebab betul-betul kita guna manual. Okey, bila lepas kita dah acu, dah susun cantik-cantik dekat dalam tray, okay, kita bakar. Macam kalau ikut oven industri, kami akan bakar selama 25 minit. Okey, bila dah siap bakar tu, secantik, seelok-eloknya, bila bakar tu nanti, bila dah halfway, dah separuh jalan, pusing. Yang luar pergi ke dalam, yang ke dalam pergi keluar. Supaya warna dia nanti sekata. Dia masak nanti pun sama cantik je dia punya masak. Sama masak je. Maknanya tak ada yang mentah, tak ada yang lebih garing. Sebab tu kita kena pusing juga. Walaupun dia oven industri, kita tetap juga kena guna cara manual. Tak boleh sepenuhnya kita mengharapkan teknologi. Jadi bila dah bakar tu, bila dah kita tengok dah warna dah cantik, dah warna coklat-coklat perang-perang tu, kita just keluarkan. Okay, keluarkan, letakkan dekat tempat yang terbuka. Okay, bagi dia kena angin, bagi dia sejuk. Sejuk kalau nak cepat, angin dia dengan kipas. Kalau dengan kipas dalam 2 minit, 3 minit, tutuplah kipas tu. Jangan sampai, kalau adik saya suka guna istilah jangan dia sampai dia sejuk menggeletar. Maknanya dah masuk angin. Okey, tapi kalau kata nak buat relax-relax, okay, kita just letak dekat atas meja yang kita sediakan tu. Biar dia sejuk dalam 10 minit macam tu dan dah boleh masuk terus dekat dalam bekas. Saya tak galakkan untuk simpan dalam kontainer. Setengah orang tu dia buat simpan dalam kontainer banyak-banyak. Kemudian baru dia nak masuk dalam balang. Sebab nanti dia akan jadi berserbuk. Bila berserbuk tu kita susun dia pun nampak macam, ya Allah tak cantiknya, macam berbulu-bulu je biskut tu. Jangan. Bila dah sejuk terus masukkan dalam balang, pack cantik-cantik, susun elok. Kalau bubur dekat dalam kontainer dulu, nanti bila dia bertindih-tindih dia boleh pecah. So banyak biskut yang kita tak boleh nak susun. Jadi bila kita dah terus masukkan dalam balang, risiko untuk pecah tu sangat rendah. Dan dia punya dia punya tekstur pun tak terganggu. Kalau masuk dalam kontainer tu, automatik tekstur akan terganggu. Dia akan jadi macam biskut lama, walaupun biskut tu baru dibakar. So saya selalu menggunakan teknik macam itulah. Dan saya takkan simpan dalam kontainer. Sebab tu saya akan gunakan saya punya tagline, fresh from oven. Sebab daripada oven tu kita packing dan kita akan terus hantar pada customer. So itu je tips yang kita boleh bagi, jangan simpan dalam kontainer. Okay. Dulu saya buat bangkit kelapa dulu, saya tak pakai label tau. Saya tak pakai ni stiker ni semua. Dia macam ni je bentuk dia. Kosong je. Sampai satu masa bila saya dah ada, saya letakkan nama bangkit kelapa ni, bangkit kelapa resepi mak ni. Bila orang tanya saya kata bangkit kelapa mak, tapi orang kata macam mana kami nak kenal? Sebab tu saya dicadangkan untuk buat label. So saya buat label bangkit kelapa mak. Dulu saya punya label bulat. Yang tu saya buat sendiri. Sebenarnya bulat, lepas tu warna biasalah kan. Dia kalau bukan orang art ni, buat label memang tak tahu nak cakap lah dia punya colour kan. Colour label dengan colour saya punya bangkit kelapa nak sama je. So orang tak tahu mana label, mana kuih. Okey. Jadi bila saya buat ni, Jabatan Pertanian approach saya, dia kata dia orang nak sponsor saya stiker. Okey, stiker means label lah. Dia nak sponsor saya label dan dia orang designkan sekali. Dia orang upgrade saya punya design lama jadi design macam ni. Dan dia buat colour yang nampak macam lebih menonjol. Dan dia orang sponsor saya ni. Ni jadi nampaklah stiker yang ni. Dekat sini pun dia tulis sini, Usahawan Bimbingan Jabatan Pertanian ni. Kat sini dia letak kat sini. So officially saya adalah usahawan di bawah bimbingan Jabatan Pertanian. Dan siapa yang tak tahu, sebenarnya Jabatan Pertanian pun banyak bagi bantuan untuk usahawan-usahawan yang mengeluarkan produk hasil tani daripada tanam. Jangan ingat tanam pisang je dia orang bagi tahu. Bukan setakat tanam pokok je dia bagi. Kalau kita menghasilkan IAT, IAT tu industri asas tani, yang mana kita menghasilkan produk
daripada hasil-hasil tani. Macam saya daripada kelapa. So saya pun layak untuk terima bantuan. Jangan orang ingat bila Jabatan Pertanian je, siapa tanam pisang, siapa tanam kacang, yang tanam-tanam pokok je. Tak. So kalau kita buat produk daripada hasil tani pun, kita layak untuk terima bantuan. Dan saya salah seorang penerima bantuan ataupun geran daripada Jabatan Pertanian yang menghasilkan produk IAT, Industri Asas Tani. Untuk siapa-siapa yang nak tahu lagi lebih lanjut, nak tahu lagi cara penghasilan, macam mana saya buat jualan semua, boleh masuk ke saya punya Instagram, boleh add Instagram saya, kakak_bangkit, ataupun search je Bangkit Kelapa Mak, insyaAllah akan keluar. Satu orang perempuan dia pegang bangkit kelapa macam ni. Sama je dengan muka ni. Okey. Satu lagi saya punya Facebook Nurul Ashikin. NORUL tau, bukan NURUL. Nurul Ashikin Yaakob. Nanti akan keluar saya punya Facebook tu. Tak susah pun, Facebook saya semua ada muka saya. Saya punya media sosial semua ada muka saya. Dan kebanyakan media sosial, kebanyakan orang yang buat profil tu saya seorang je yang ada tek lalat di dahi, yang orang tak boleh kenal. So bila tengok tu, oh inilah dia kakak bangkit. Memang orang kenal saya pun sebab tek lalat dengan saya punya title kakak bangkit tu. Okey. Lagi satu, saya juga buka untuk ejen sebenarnya. Saya punya cara saya marketkan saya punya produk ni melalui teknik ejen. Walaupun yang berminat nak register jadi ejen, yang berminat nak jadi ejen, boleh call atau WhatsApp saya di 019 93 63 593. Okey, 019 93 63 593. Okay, siapa nak jadi ejen ke, nak order untuk door gift ke, nak buat cenderahati ke, okay, boleh contact nombor tu. Itu memang direct saya. Saya tak guna orang tengah. Saya tak guna ada tukang jawab ke, tak ada. Memang saya sendiri yang akan reply. Saya sendiri akan jawab call tu. So boleh contact nombor tu. Itu memang saya punya official number untuk Bangkit Kelapa Mak. Kalau siapa yang beli Bangkit Kelapa pun, kalau siapa tengok kat saya punya Facebook, Instagram pun, itulah nombor yang saya letak untuk kita senang berurusan. Siapa-siapa yang nak buat side income musim-musim PKP ni kan, ramai orang nak buat side income. Jadi boleh contact saya, insyaAllah kita boleh bincang package-package yang kami sediakan. Sekali, saya nak nasihatkan kepada usahawan-usahawan IKS, terutama yang muda-muda yang nak berniaga ni. Perkara pertama yang ada untuk jadi usahawan, jangan takut. Yang jangan takut, saya cakap ni apa? Jangan takut kita nak membantu mana-mana. Sebab dekat Malaysia ni terlalu banyak agensi yang boleh bantu kita. Macam MARA, kita ada Jabatan Pertanian, kita ada Peladang, Pertubuhan Peladang, kita ada lagi Jabatan Bangunan Wanita. Banyak lagi agensi-agensi yang sebenarnya memberi bantuan kepada usahawan-usahawan, terutama usahawan-usahawan muda. Jangan takut untuk pergi. Sebabnya hak memohon adalah hak kita. Hak kita sebagai usahawan. Tapi nak meluluskanlah hak agensi. Kalau kita punya kertas kerja cantik, kita punya produk menarik dan kita punya presentation bagus, insya-Allah agensi tidak akan ragu-ragu untuk nak bantu, untuk beri bantuan. Yang penting jangan pernah putus asa. Sekali mohon tak lulus, mohon lagi. Tak lulus, mohon lagi. Takkanlah 3-4 kali mohon, tengok muka kita hari-hari, tengok muka kita tiap kali, dia orang takkan lulus kan. Yang penting usaha. Jangan berhenti. Jangan malu, jangan takut. Dia belum pergi lagi udah tanya, banyak borang nak kena isi. Jangan pernah fikir macam tu. Pergi, tunjukkan kita bersungguh. InsyaAllah dia orang akan bantu. Itu je saya punya pesanan, jangan takut. Okay, so saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.